Untuk waktu ini saya nak membincangkan ataupun membawa perbincangan kita melihat kepada bagaimana kita nak menetapkan dari segi hala tuju menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara keusahawanan. Saya berbesar hati hari ini bersama dengan saya Tuan Haji Muhammad Sahar Mahdin yang merupakan Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM. Haji Sahar, terima kasih sudi bersama dengan Esra Awani hadir ke studio kita. Pertama sekali, kalau kita meneliti dari segi cabaran kita nak meletakkan hala tuju, kerangka ekonomi madani meletakkan keusahawanan itu satu tonggak yang besar, salah satu tonggak utamanya, termasuklah untuk membawa PMKS kita ke peringkat global. Bagaimana Haji melihat bahawa itu boleh menjadi satu lembayung yang besar, kerangka ekonomi madani itu, untuk kita menetapkan cara-cara yang lain lagi, usaha-usaha untuk membawa usahawan kita ke peringkat global yang lebih berdaya saing, lebih maju ke hadapan ini? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Haris dan terima kasih Astro Niaga yang hari ini mengundang saya ke sini, dan sebenarnya kita baru selesai menjalankan Kongres Ekonomi Mimpi Putera pada minggu lalu, hujung minggu lalu, dan Alhamdulillah kita melihat ada satu komitmen baru dan lonjakan baru yang ingin dicetuskan hasil daripada Kongres tersebut. Dan berbalik kepada persoalan yang Haris nyatakan tadi, memang dah menjadi satu kemestian dan kewajipan pada saya dan Dewan Perdagangan Islam Malaysia untuk kita menjadikan keusahawanan ni sebagai satu bidang kerjaya pilihan, dan dengan cara itu yang kita memboleh menjadikan Malaysia ini sebagai negara keusahawanan. Dan sudah tentulah kita berhasrat untuk mempercepatkan proses ini supaya kita boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Dan persoalannya penggiat-penggiat industri player yang kebanyakannya, kalau kita katakan di negara kita ini, PMKS ini, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, inilah yang sepatutnya diperkasakan untuk nak membolehkan mereka pergi jauh ke atas dan menjadi menjadi pengusaha dan niagawan yang boleh memberikan impak ekonomi. Haji, kalau kita telitikan antara cabaran utamanya termasuklah dari segi pembiayaan. Kita tahu usahawan mikro, kecil maupun sederhana ini nak mendapat pembiayaan itu, kalau nak kata dari segi bank konvensional itu mungkin kadang-kadang agak sukar juga. Tapi kita faham ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan menerusi bank negara, sebagai contoh iTechCard, ada beberapa lagi inisiatif-inisiatif yang lain, pinjaman mikro menerusi BSN dan sebagainya. Kita nak lihat ada Amanah Ikhtiar Malaysia IM juga antara salah satu cara. Bagaimana Haji melihat bahawa financing merupakan satu perkara yang cukup penting dalam kita nak memastikan bukan sahaja usahawan itu dapat berdaya maju, tetapi dapat daripada mikro, dapat jadi usahawan kecil, daripada usahawan kecil dapat jadi usahawan sederhana. Ya. Haji, saya sendiri melalui fasa tersebut. Saya memula menjalankan perniagaan kira-kira 30 tahun yang dahulu, tanpa mendapat sebarang sokongan dari segi pembiayaan bank dan sebagainya. Tapi akhirnya kita boleh meyakinkan pembiaya dan sebagainya. Pada saya yang lebih penting bagi kita nak mewujudkan usahawan baru yang mana mereka boleh pergi jauh. Pertama, mereka perlu memperkemaskan struktur perniagaan mereka. Kalau kita lihat usahawan Mimpi Putera ni, mereka banyak di peringkat yang bawah ni. Mereka menjalankan perniagaan kecil-kecilan. Mereka tidak ada staff. Mereka sendirilah jual goreng pisang. Mereka lah juga yang menggoreng pisang. Dialah yang menjadi salesman. Jadi ini yang ramai. Jadi pada peringkat ini, pada saya, peniaga-peniaga kecil ni perlu mempertingkatkan keupayaan dia dan bina organisasi. Ini kelemahan besar masyarakat kita, ialah kita tidak bina organisasi perniagaan kita. Kita suka buat seorang diri dan sebagainya, dan kita tidak bina organisasi. Dalam Islam pun sebut kita kena ada saf dan kita kena ada jemaah. Jadi perkukuhkan organisasi, bina keupayaan, tingkatkan kemahiran, dan di situ saya yakin mana-mana pihak pembiaya, termasuk bank ni, akan meyakini keupayaan syarikat-syarikat tersebut. Dan pada saya, dalam perniagaan ni bukan semata-mata
pembiayaan saja yang boleh menjadi syarat untuk nak berjaya. Nak berjaya, ya. Banyak peniaga-peniaga kita hari ini saya nak berkongsi sikit. Dalam Dewan Perdagangan Islam Malaysia, ramai peniaga-peniaga kita yang hari ini yang menggunakan pendekatan digital, mereka boleh mencapai jualan tahunan lebih 100 juta tanpa pembiayaan, tanpa geran kerajaan. Yang paling penting, mereka menguasai teknologi yang ada hari ini, terutamanya teknologi berasaskan digital, dan mereka membina rangkaian mereka. Mereka membina, kalau sekarang ini sebut kartel lah hari ini. Kartel ni ada kartel yang bagus, bukan kartel tu tak bagus. Ini membina rangkaian mereka sendiri, jemaah mereka sendiri. Dan contohnya perniagaan-perniagaan yang berasaskan digital ni, satu perniagaan boleh merekrut atau boleh melahirkan 50,000 ejen ataupun dropshipper mereka. Ini perkembangan yang menarik, Haris, hari ini. Kalau kita tengok di sepanjang lebuh raya, terutamanya yang dekat sini, lebuh raya utara selatan plus ni, di kiri kanan lebuh raya kita ni terpampang banyak billboard-billboard, dan kebanyakannya adalah perniagaan Bumi Putera. Dan mereka tidak memerlukan tempat premis untuk berniaga. Mereka tak perlu lagi nak sewa di shopping mall yang dahulunya itu cabaran besar. Peniaga Bumi Putera tak mampu nak bayar tempat berniaga. Sewa saja. Sekarang tak perlu. Ini kekuatan baru yang pada saya perlu kita garap. Dan ini kekuatan yang boleh melonjakkan pencapaian Bumi Putera dalam ekonomi. Haji, kalau kita lihat antara salah satu inisiatif juga, kalau termasuklah wakaf, kita tak boleh lari dari inisiatif yang mungkin selama ini kurang dipandang berkenaan dengan wakaf ini. Dan kita lihat hasil KEB juga, Wakaf Mara juga antara merupakan salah satu inisiatif juga dalam nak menggerakkan keusahawanan ini. Bagaimana Haji melihat bahawa ianya boleh digerakkan, diaktifkan menerusi wakaf ini? Alhamdulillah, hari ini masyarakat kita di Malaysia ini telah mula sedar bahawa wakaf itu merupakan satu instrumen ekonomi dan keuangan yang sangat strategik, yang selama ini kita hanya melihat wakaf itu hanya untuk tujuan keagamaan. Keagamaan ini maksudnya bina madrasah, masjid, surau, tanah perkuburan. Tetapi sebenarnya kekuatan wakaf itu jauh lebih daripada itu. Dan kalau kita lihat kejayaan wakaf di zaman Khalifah Osmaniyah, contohnya selama lebih 500 tahun mereka menjadikan wakaf itu sebagai tunjang kekuatan mereka. Hanya dua kementerian ni pada waktu itu yang dibayar oleh kerajaan. Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Dalam Negeri lah kalau kita sekarang ni, KDN. Selebihnya dipacu oleh inisiatif wakaf. Jadi ini kita boleh kembalikan semula hari ini, di mana kita boleh menjadikan wakaf itu yang lebih dinamik sifatnya, dan antara bidang yang kita boleh berikan tumpuan ialah pembangunan ekonomi dan keusahawanan. Jadi alhamdulillah pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri kita ini tepat pada masanya, dan MARA itu sebenarnya merupakan institusi yang sangat strategik, penting, dan MARA dalam sejarahnya merupakan badan yang telah melonjakkan keupayaan Bumi Putera dalam bidang pendidikan, keusahawanan, dan insya-Allah dengan peranan yang diberikan pada MARA nanti akan dalam konteks pembangunan wakaf ni akan melonjakkan lagi pencapaian Bumi Putera dalam bidang keusahawanan. Haji, penting juga untuk kita lihat bahawa antara salah satu cara nak maju adalah mengadaptasi perubahan. Salah satu caranya pada ketika ini adalah digitalisasi. Bagaimana Haji melihat bahawa sebagai contoh data transaksi usahawan digital Bumi Putera, syarikat gerbang pembayaran milik Bumi Putera mencatatkan jualan tahunan sebanyak 10 bilion ringgit. Bagaimana Haji melihat bahawa proses mengadaptasi dan juga sokongan-sokongan yang boleh diletakkan dan juga digerakkan dalam nak membantu usahawan-usahawan mengadaptasi perubahan ini? Ya, pada saya sistem pendidikan kita lah. Satu, pendidikan di peringkat sekolah. Kalau peringkat saya dulu ni tak pernah dengar perkataan usahawan ni, Haris. Digital, kita kalau tahu dulu nak apa cita-cita, nak jadi guru, polis, pilot, doktor, peguam, itu saja. Usahawan tak timbul. Jadi ini yang sepatutnya hari ini kita kena promosikan. Apatah lagi kita nak menjadikan Malaysia ni negara usahawan, pendidikan di peringkat sekolah rendah kena dedahkan tentang keusahawanan, mesti dijadikan kerjaya pilihan. Kemudian di peringkat universiti juga, kalau kita tengok
Haris dulu belajar bidang apa dulu? Komunikasi. Tapi ada belajar subjek keusahawanan kan? Ada. Salah satu subjek wajib sebenarnya di UiTM. Sekarang ni sebenarnya kita dah boleh jadikan subjek keusahawanan tu secara application, maknanya secara yang boleh diimplementasikan. Betul. Maknanya minta seorang pelajar itu pilih satu perniagaan digital dan daripada awal masuk sampai hujung kita tengok prestasi jualan dia. Dan selepas habis belajar dia dah ada satu perniagaan sekurang-kurangnya. Ini sepatutnya dah boleh diubah. Jadi ini kena ada keberanian, kena ada juga ke political will di peringkat kerajaan untuk nak ubah sistem. Dan kalau kita tengok negara-negara maju seperti negara Amerika contohnya, kita pakai Jean Levi's tu. Jean Levi's tu asalnya daripada research pelajar universiti. Dan mereka industri akan lihat apa idea-idea kreatif daripada pelajar universiti, mereka bagi financing, mereka bagi pembiayaan. Dan siapa yang bagi pembiayaan ni ialah syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat usahawan-usahawan yang dah maju. Dan di Malaysia pun sama, saya rasa. Kita kena lihat usahawan-usahawan yang di tepi jalan ni, yang mereka ada keupayaan ni, mesti ada pihak usahawan yang dah berjaya atau syarikat-syarikat yang dah established sangat dekati mereka dan bantu mereka, perkukuhkan mereka dan bawa mereka jauh ke tengah. Saya tengok ada satu air mata kucing contohnya di Petaling Street dulu. Memang popular. Sekarang dah ada dibawa ke pavilion. Jadi maknanya ada pihak yang nampak bakat dan talent tu dan diketengahkan. Jadi ini saya rasa kurang dalam komuniti kita ni, maknanya sokongan daripada pihak syarikat-syarikat yang dah berjaya, syarikat GLC even, untuk nak ketengahkan usahawan ni. Dan mereka sebenarnya hanya perlukan jalan saja. Sebenarnya tak perlu mestinya dalam pemikiran masyarakat biasa lihat nak berniaga mesti kena ada bantuan, mesti ada modal besar. Ini sebenarnya tidak sepatutnya, tidak semestinya begitu. Ada jalan-jalan yang jalan-jalan alternatif yang jauh lebih praktikal. Haji, berbaki lebih kurang dalam 1.5 minit kita ni. Harapan Haji kepada, terutamanya kepada kementerian agensi, kita lihat JLC, JLIC juga dalam nak membuka jalan itu tadi kepada usahawan-usahawan yang mungkin dilihat berpotensi boleh maju ke hadapan daripada mikro, macam Haji cakap tadi lah, jual air mata kucing payung je dulu, tapi sekarang dah masuk dalam mall. Harapan Haji kepada institusi-institusi ini? Sekarang ni masa untuk kita bergabung, berkolaborasi. Sekarang dalam konteks ekonomi baru ni kita menekankan elemen kolaborasi ekonomi. Ekonomi bekerjasama. Kita tak boleh bekerja secara silo. Dan dalam kongres baru ni salah seorang pembentang tu pula menyebut satu ayat yang sangat menyentuh perasaan saya. Dia kata zaman di mana kerajaan semua tahu dan semua boleh telah berakhir. Semua tahu dan semua betul tu dah berakhir. Maknanya hari ini kerajaan perlu mengamalkan sikap berjaringan. Kerajaan yang berjaringan. Maknanya terbuka dan menerima pandangan, mendapatkan pandangan daripada industri. Dan kalau kita lihat hari ini dari segi keluaran negara kasar KDNK kita, 82% dipacu dari pihak swasta dan juga keusahawanan. Sektor kerajaan hanya 18% saja. Jadi maknanya kek ekonomi kita yang besarnya ialah dalam sektor perniagaan dan keusahawanan. Jadi maknanya zaman untuk nak mengharapkan bekerja makan gaji, bekerja dengan kerajaan ni dah berlalu. Jadi sebelum tadi tu pun saya tengok perbincangan tentang kebolehpasaran mahasiswa. Ini pun sepatutnya kita kena tanam usahawan kita ni menjurus kepada memilih kerjaya keusahawanan itu sebagai jaya pilihan. Kena dengan tema pilar kami di Esrawani ini, jiwa SME, jiwa itu perlu ada sifat untuk keusahawanan itu. Baik, terima kasih Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM, Tuan Haji Muhammad Sahar Maddin atas perkongsian itu.